Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung latihan muka surat 124. Okey, yang muka surat ni dia kata tentukan sama ada setiap pasangan garis lurus berikut selari atau tidak. Okey, kita tengok kepada nota yang dia bagi ni. Dia kata dua garis lurus adalah selari jika kedua-duanya mempunyai kecurunan yang sama. Okey, kalau kecurunan 1 dengan 2 ni sama, maka dua garis ni adalah garis selari. Okey, yang kedua dia kata garis lurus yang selari dengan paksi Y mempunyai kecurunan yang tidak tertakrif. Okey, ini paksi Y. Jadi kalau ada garis lurus yang selari dengan paksi Y, dia menegak berdiri tegak. Maksudnya kecurunan dia tidak tertakrif. Kalau dia selari dengan paksi X pula, dia tak tulis sini, cikgu tambah. Kalau ada garis lurus yang selari dengan paksi X, kecurunan dia adalah kosong. Okey, kita tengok contoh yang dia bagi ni. Y sama dengan negatif 3X tambah 5 dan 2Y sama dengan 5 tolak 6X. Okey, pertama sekali awak tukar persamaan garis lurus ni kepada bentuk am, iaitu Y sama dengan MX tambah C. Okey, yang pertama ni dah bentuk am. Jadi kita boleh tengoklah dia punya M ialah negatif 3. Okey, persamaan garis lurus yang kedua ni, dia bukan bentuk am lagi. Awak kena tukar kepada bentuk Y sama dengan MX tambah C. Jadi dia bahagi 2 semua, dia jadi Y sama dengan negatif 3X tambah 5/2. Jadi, bila dah jadi bentuk am, kita boleh tengoklah M dia ialah negatif 3. Jadi M1 dengan M2 ni sama. Jika sama, maka dua garis lurus tu adalah selari. Okey, cikgu bagi contoh soalan nombor 1. Okey, Y sama dengan 2X. Yang kedua, dia bagi 2Y sama dengan 4X tolak 7. Okey, jadi persamaan am dia adalah Y sama dengan MX tambah C. Okey, yang persamaan yang pertama ni, Y sama dengan 2X. Okey, C dia tak ada Tak ada tu bermaksud kosong lah. C dia kosong. Okey, jadi M dia ialah 2. Okey, M sama dengan M1 dia sama dengan 2. Okey, persamaan yang kedua ni awak kena tukar kepada bentuk Y sama dengan MX tambah C dulu. Jadi 2Y sama dengan 4X tolak 7. Nak suruh jadi Y depan Jadi kita bahagi dengan 2. Okey, jadi ini boleh potong tinggal Y sama dengan 4 bagi 2, 2X tolak dengan 7/2. Jadi M dia mana sah? Y sama dengan MX tambah C. Inilah M dia. Jadi M yang kedua ialah 2. Okey, jadi M1 dengan M2 ni sama kan? 2. M1 sama dengan M2, maka dua garis itu adalah selari lah. Adalah selari. Okey, awak cuba dulu jawab nombor 2, 3 dan 4. Okey, jadi awak dah jawab saya mau jawapan. Okey, yang kedua ni 2X tambah Y sama dengan 9. Jadi kita kena tukar dulu kepada bentuk am. Y sama dengan MX tambah C. Jadi yang pertama ni kita pindahkan 2X ke sebelah kanan. Jadi tinggal Y lah sebelah kiri. Y sama dengan 2X tu kalau pindah dia jadi negatif 2X. Lepas tu tambah 9. Okey, jadi Y sama dengan negatif 2X tambah 9. Okey, jadi negatif 2 ni adalah M. Yang 9 ni adalah C. Jadi M1 dia adalah negatif 2. Okey, persamaan yang kedua, Y sama dengan 3 tolak 6X. Okey, kita alihkan negatif 6X ni duduk depan sebab ni MX kalau persamaan am. Jadi 2Y sama dengan negatif 6X tambah dengan 3. Okey, kalau dia semua ni sebelah kanan, 3 dengan negatif 6X ni sebelah kanan. Sebelah kanan tu bermaksud ni lah sama dengan sini sebelah kiri ni sebelah kanan ni. Kalau dia pindah duduk depan ni, dia tak perlu tukar tanda negatif jadi positif sebab dia masih lagi sebelah kanan. Kalau dia pindah sebelah kiri, barulah dia punya tanda dia berubah. Jadi, okey, kita nak tukar kepada Y dia. Kita pun bahagi dengan 2. Ini boleh potong tinggal Y sama dengan negatif 6 bahagi 2, kita dapat negatif 3. 3X tambah dengan 3/2. Okey, maka M dia adalah
negatif 3. Jadi M2 sama dengan negatif 3. Okey. Jadi M1 tak sama dengan M2. Maka dua garis itu tidak selari. Maka dua garis itu tidak selari. Okey, nombor 3. Okey, yang ni pun sama. 3Y sama dengan X tambah 6. Kita tukar kepada bentuk arm, iaitu Y sama dengan MX tambah C. Jadi kita bahagi dengan 3 lah. Okey, ni boleh potong tinggal Y sama dengan hak ni X per 3 ni, hak ni ke DPS ni ke perkali S ni ke 1 ke, kita teringat 1 per 3X tambah 6, tambah dengan 6 bagi 3 kita dapat 2. Maka M dia adalah 1 per 3. Okey, yang kedua ni kita tak perlu tukar dah sebab dia dah bentuk arm. Ini Y sama dengan MX tambah C. M dia ialah 1 per 3. Kalau nak tulis sekali lagi kita tulis gini. Y sama dengan 1 per 3 X tolak 4. Okey, jadi ini M dia. Jadi M yang kedua adalah 1 per 3. Okey, maka M1 sama dengan M2. Jadi dua garis itu adalah selari. Okey, yang keempat. Okey, 2X tolak 6Y sama dengan 5. Jadi, kita pindahkan X ke sebelah kanan. Negatif 6Y sama dengan negatif 2X tambah dengan 5. Okey, nak jadikan Y depan ni, kita kena bahagi negatif 6 lah. Okey, jadi hak ni potong tinggal Y sama dengan negatif 2 bahagi negatif 6. Okey, negatif bahagi negatif kita dah jadi positif ke. 2 per 6 tu dah jadi 1 per 3X. Tolak dengan, okey, positif 5 bahagi dengan negatif 6. Kita dapat negatif 5 per 6. Jadi M dia adalah, M1 dia adalah 1 per 3. Okey, kita ambil persamaan yang kedua pula. Y sama dengan 9X tolak 12. Okey, nak jadikan Y di depan tu, kita bahagi dengan 3. Potong-potong, jadi Y sama dengan 9 bahagi 3, 3X tolak dengan 12 bahagi 3, kita dapat 4. Maka M dia adalah 3. Okay, jadi M1 tu tak sama dengan M2. Maka dua garis lurus itu adalah tidak selari. Okey, kita sambung latihan muka surat 125. A. Tentukan persamaan garis lurus dengan kecerunan M dan melalui titik P. Okey, kita nak pastikan soalan ni dia nak persamaan garis lurus. Okey, M dia dah bagi. Lepas tu kita nak cari C lah dan melalui titik P. Okey, cara dia, okey, yang contoh ni awak boleh tengok sendiri. Macam mana dia jawab? Okey, cikgu nak tunjuk contoh yang nombor 1 ni. Okey, M dia dah bagi. M sama dengan negatif 2. Lepas tu dia melalui titik P, iaitu 2, negatif 1. Okey, 2 ni adalah koordinat bagi X, ke? Nilai X lah. Negatif 1 ni adalah koordinat bagi Y. Jadi dia adalah nilai Y. Okey, kalau dia nak persamaan garis lurus, ingat balik persamaan garis lurus secara am dia nak mana? Y sama dengan MX tambah C. Okey, jadi Y ni kita gantikan dengan nilai ni yang dia bagi ni lah, yang titik, yang melalui titik ni. Y kita ganti dengan negatif 1. Okey, gantilah negatif 1 sama dengan M. M tu kecerunan. Kecerunan dia bagi negatif 2. Jadi awak gantilah negatif 2. Okey, X. X tu adalah berapa? Ni, kita ambil ni. X tu adalah 2. Tambah dengan C. C kita tak tahu ke? C ni adalah pintasan Y ke? Kita tak tahu. Jadi, negatif 1 sama dengan, okey, negatif 2. Darab dengan 2, kita dapat negatif 4. Tambah dengan C. Okey, jadi C
sama dengan, okey, C ni dia duduk sebelah kanan kan. C sama dengan, kita nak C. Kita pindahkan negatif 4 ni sebelah kiri. Dia jadi, kalau negatif 4 kalau pindah jadi positif kan. Negatif 1 tambah 4. Okey, kiralah berapa? Jadi C sama dengan negatif 1 tambah 4, awak akan dapat 3. Okey, kalau awak nak tulis C tu sebelah kiri pun boleh. Awak tulis C ni sama dengan negatif 1 tambah 4 sama dengan 3. Tapi kebanyakan murid cikgu tengok kalau dia pindah K, C ni sebelah kiri, dia pening dah. 4 ni negatif lagi ke positif. Jadi kalau awak pening tak payah pindah lah C tu, biar dia duduk sebelah kanan. Awak pindahkan negatif 4 ni je. Negatif 4 ni bila pindah dia jadi positif kan. Okey, jadi kita pun masukkan balik. Dan nilai M kita dah dapat. M negatif 2 dia bagi. Itu kita dapat C sama dengan 3. Jadi Y sama dengan X tambah C. Kita balik semula kepada persamaan A. Jadi Y ni awak tak boleh ganti dah. Awak tulis Y. Y sama dengan M tu berapa? Negatif 2. X pun tak boleh ganti lah. Tulis X. Tambah dengan C. C sama dengan 3. Jadi Y sama dengan negatif 2X tambah 3. Okey, nombor 2. Okey, Y sama dengan MX tambah C. Ni kena ingatlah persamaan am dia. Jadi, kita gantilah. Y sama dengan MX tambah C. Okey, dia melalui titik P. P 6 negatif 4. X ialah 6. Y dia adalah negatif 4. Jadi Y ni ganti dengan negatif 4 sama dengan M dia adalah 2/3. X dia adalah 6. Tambah dengan C. Okey, hak ni potong. Jadi negatif 4 sama dengan 2 kali 2 adalah 4 tambah C. Jadi C sama dengan negatif 4 tolak 4. Jadi C sama dengan negatif 8. Okey, jadi M sama dengan 2/3, C sama dengan negatif 8. Gantikan ke dalam persamaan am. Y sama dengan M dia adalah 2/3 X kan. Lepas tu C tu negatif 8 tolak 8. Ingat, kita gantikan nilai semua ni adalah untuk mencari nilai C. Lepas dapat C, okay, kita ganti balik dalam persamaan am ni. Jadi awak kena ganti nilai M dengan C sahajalah. Jawapan akhir. Okey, nombor 3. Okey, 4 ni adalah nilai X, 3 ni adalah nilai Y. Okey, M dia dah bagi. Jadi, kita masuklah dalam persamaan am tu. Y sama dengan MX tambah C. Okey, Y dia adalah 3. M dia negatif 1/2. X dia adalah 4. Tambah dengan C. Tengok ni boleh potong. Jadi 3 sama dengan negatif 1 darab dengan 2. Negatif 2 tambah C. Okey, C sama dengan 3 tambah dengan 2. Okey, negatif 2 pindah sebelah kiri dia jadi tambah. Di C tu sama dengan 5. Okey, jadi M kita dah ada negatif 1/2. C sama dengan 5. Masukkan dalam persamaan am ni. Y sama dengan negatif 1/2 X tambah dengan 5. Okey, kita pergi kepada soalan B. Tentukan persamaan garis lurus yang melalui pasangan titik yang diberi. Okey, bila dia nak persamaan garis lurus, maka dalam kepala otak awak tu ada Y sama dengan MX tambah C. Okey. Dalam contoh ni, awak boleh tengoklah macam mana cikgu nak tunjuk nombor 1 dulu. Okay, dia bagi 2 titik. Titik J dengan titik K. Okay, J08, K40. Okay, dia nak persamaan garis lurus. Maksudnya, kita kena cari, pertama sekali, kita kena cari nilai M. Yang kedua, kita kena cari nilai C. Okay. Untuk cari M tu kecerunan ni. Kecerunan, ingat balik yang awak belajar masa tingkatan 2, cara nak cari kecerunan.
Okey, kalau tak ingat cikgu ajar balik. Okey. J08. Okey, yang ni X1, Y1. Sebab dia ada dua titik ni, kita tanda lah dulu, kita labelkan. Yang K ni kita labelkan sebagai X2, Y2. Okey, nak kira M. Rumus dia adalah Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1. Kalau ingat balik senang lah. Jadi Y2 dia adalah kosong. Tolak dengan Y1 dia adalah 8. Bahagi dengan X2 adalah 4. Tolak X1. X1 dia adalah kosong. Jadi kosong tolak 8, negatif 8. Bahagi dengan 4 tolak kosong, 4. Negatif 8 bahagi 4, kita dapat negatif 2. Jadi M dia adalah negatif 2. Okey, lepas dapat M, kita kena cari nilai C. Nak cari C, macam tadi lah yang A kita buat tadi. Kita masukkan nilai ke dalam persamaan ni. Y sama dengan MX tambah C kan. Okay, Y dengan X ni kita nak ambil yang mana satu. Kita nak ambil titik J ke titik K. Tak apa, tak kisah mana-mana. Contohnya kita nak ambil titik J. Jadi X dia adalah 0. Y dia adalah 8. Jadi Y dia kita gantikan dengan nilai 8 sama dengan. Okay, M dia kita dah cari tadi, negatif 2. Okay, X tu adalah 0. Tambah dengan C. Jadi 8 sama dengan 0 tambah C. Jadi C sama dengan 8. Okay, oleh itu persamaan garis lurus dia ialah Y sama dengan M dia adalah negatif 2. Negatif 2 X tambah C. C dia adalah 8. Okey, cikgu nak jelaskan yang contoh ni. Contoh ni dia bagi dua cara, dua kaedah. Boleh pilih dah salah satu, tak kisah. Okey, macam ni dia kira 1 tolak 3. Maksudnya dia label macam ni. B ni sebagai koordinat yang pertama, X1, Y1. Ni dia buat X2, Y2. Jadi untuk kira kecerunan Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Jadi dia ambil Y2 tu berapa? Y2 tu ialah 1 tolak dengan Y1 dia adalah 3. Bahagi dengan S2. S2 dia negatif 2 tolak dengan S1. S1 dia adalah 4. Sama je kecerunan dia. Sama juga dengan soalan nombor 1 ni. Kalau buat K ni X1, Y1, yang J ni X2, Y2, kecerunan dia last sekali sama je. Tak kisahlah. Lepas tu, untuk cari C, okay, kita kena ganti nilai X dengan Y ni. Kalau dalam soalan nombor 1 ni, kita ambil titik J. Katalah, awak tak usah ambil titik J, X dengan Y tu. Awak nak ambil titik K. Jadi titik K ni, X dia 4. Jadi awak gantilah X ni 4 sini. Y ni 0, jadi awak ganti dengan 0. Last sekali, nilai C dia pun sama juga. Okey, cuba jawab nombor 2 dengan nombor 3. Okey. Awak dah cuba soalan 2 dan 3, kita bincang. Okey, soalan nombor 2. Samalah, yang pertama kita kena cari nilai M. Yang kedua kita kena cari nilai C. Nak cari M, kita labelkan dulu nilai X1, Y1. Ni Q ni X2, Y2. Jadi M sama dengan, kena ingat ni, M sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1. Jadi Y2 adalah 6 tolak dengan Y1 negatif 6. Bahagi dengan X2 1 tolak dengan X1 dia ialah negatif 5. Jadi 6 tolak negatif 6 dia jadi 12 bahagi dengan 1 tolak negatif 5. Dia jadi 6. Jadi 12 bahagi 6 sama dengan 2. Jadi M dia adalah 2. Kemudian kita nak cari nilai C. Nak cari nilai C, kita ambil salah satu titik ni. Sama ada titik P ataupun Q untuk gantikan nilai S dengan Y.
Okey, jadi Y sama dengan MX tambah C. Okey, katalah awak ambil nilai P ni. Titik P ni. Jadi X dia adalah negatif 5. Y dia adalah negatif 6. Jadi Y ni gantikan dengan negatif 6. Sama dengan M dia adalah 2. X tu adalah negatif 5. Tambah dengan C. Negatif 6 sama dengan 2 darab negatif 5. Kita dapat negatif 10 tambah C. Jadi C sama dengan negatif 6 tambah dengan 10. C sama dengan 4. Okey, oleh itu persamaan garis lurus ni adalah, okey, kita dapat M sama dengan 2, C sama dengan 4. Ganti balik ke dalam persamaan ni. Okey, Y sama dengan 2X tambah dengan C dia adalah 4. Okey, nombor 3. Kaedah yang sama, kita labelkan X1, Y1. Yang kedua ni kita labelkan X2, Y2. Okey, cari nilai M dulu. M sama dengan, okey, Y2 dia adalah 10. Tolak dengan Y1 dia adalah 2. Bahagi dengan X2 negatif 6 tolak X1. Tolak dengan 10. 10 tolak 2 dapat 8. Negatif 6 tolak 10 kita dapat negatif 16. Jadi permudahkan dia jadi negatif 1/2. Okey, M kita dah dapat. Sekarang kita nak cari nilai C. Okey, jadi nak cari nilai C, kita masukkan nilai S dengan Y ni ke dalam persamaan ni. Y sama dengan MX tambah C. Jadi ambillah salah satu titik R dengan S ni. Katalah awak nak ambil R. Jadi X dia adalah 10, Y dia adalah 2. Jadi gantikan Y ni dengan 2. M tu gantikan dengan negatif 1/2. X tu ambil 10 lah. Tambah dengan C. Ini boleh permudahkan. Jadi 2 sama dengan negatif 1 darab 5. Kita dapat negatif 5 tambah dengan C. Jadi C sama dengan 2 tambah 5. Kita dapat 7. 7. Jadi M sama dengan negatif 1/2. C dia kita dapat 7. Jadi last kali kita buat persamaan garis lurus dia. Y sama dengan negatif 1/2X tambah dengan 7. Masukkan balik ke dalam persamaan AM ni. Okey, jadi itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih.